fadilat perang jihad fi sabilillah. Perang. Nak perang lagu mana ustaz? Kan tua-tua lah kan. Ada orang tua yang tak pergi perang, ada orang tua yang pergi perang. Ikutlah pilihan pemimpin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah kita sama-sama mengikhlaskan niat. Mudah-mudahan tajuk pada malam ini memberi motivasi, dorongan, semangat, anjakan paradigma kepada yang muda-muda, termasuk juga yang veteran, insya-Allah. Jadi tajuknya fadilat perang jihad fi sabilillah. Perang, fadilat perang. Perang ni ada kelebihannya, ada keistimewaannya, ada pahala dia yang tersendiri. Jihad fi sabilillah. Jihad memerangi, meninggikan kalimatul ulia, kalimah yang tinggi, la ilaha illallah. Menegakkan kalimah la ilaha illallah melalui peperangan. Jadi menegakkan kalimah la ilaha illallah tadi dimaksudkan dengan menegakkan hukum yang 5. Yang ni orang akan kurang menarik. Menegakkan kalimah Allah, menegakkan hukum yang 5. Jadi orang terasa kurang menarik. Yang orang suka jihad fi sabilillah itu ialah menegakkan kalimatul ulia, kalimah la ilaha illallah. Perang fi sabilillah, kita berperang dengan orang-orang kafir yang durjana, yang menentang Islam. Pun betul juga. Tetapi di era sekarang ini, bila menegakkan hukum yang 5 wajib, sunat, haram, harus, makruh, semasa makan, tidur, perang dan sebagainya, kita tidak boleh lari daripada 5 hukum ni. Itu yang sebenar. Fi sabilillah, di atas jalan-jalan Allah yang Allah sukai dan redai. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u khubarun fi sabilillah wa dukhan jahannam fi jawfi 'abdin abadan wa la yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Tidak akan berkumpul debu jihad fi sabilillah dengan asap neraka jahannam dalam tubuh seorang hamba untuk selamanya, dan tidak berkumpul sifat bakhil dengan iman dalam hati seorang hamba untuk selama. Dalam sangat makna. Mari kita kupas dengan izin dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkumpul debu jihad fi sabilillah. Maknanya jihad fi sabilillah ini adalah satu bentuk program aktiviti, agenda dalam Islam yang mana merupakan kemuncak setelah kita mengorbankan kita punya harta benda, mengorbankan uang, mengorbankan segala macam, mengorbankan perasaan kita, mengorbankan segala macam harta benda kita kepada Islam, membantu menolong orang-orang Islam. Kita melakukan berbagai bentuk pengorbanan, maka pengorbanan yang terakhir, yang paling besar, ialah mengorbankan nyawa. Memberi nyawa kita, menyerahkan nyawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui satu peperangan yang suci. Jadi tajuk pada malam ini sesuailah di zaman sekarang ini. Kita nak berperang dengan musuh-musuh Islam yang sebenar. Tidak lama lagi. Tetapi ada persiapannya yang sangat-sangat perlu kita ketahui. Jadi orang yang berjihad fisabilillah ini, sehingga disebutkan sebagai debu jihad fisabilillah dengan asap neraka jahanam dalam tubuh seorang hamba untuk selama-lamanya. Tidak berkumpul maknanya tak kena lah. Debu apa lagi orangnya. Dianggap begitu satu perumpamaan. Maknanya orang yang jihad fisabilillah ini akan mendapat khabar gembira, khabar busra, akan mendapat pahala yang sangat-sangat besar. Kenapa besar sangat jihad fisabilillah ini? Kerana dia sanggup mati. Orang yang pergi berjihad ini dia bersedia untuk mati, tapi bukan maksudnya membunuh diri. Dia perang walaupun tinggal 5 orang, walaupun tinggal 10 orang,
nak lawan dengan beribu-ribu, dia sanggup. Sebab itu orang yang duduk di barisan hadapan mempertahankan tentera-tentera Islam yang lain di belakang itu, ganjaran di depan ini sangatlah besar. Sangatlah besar, tidak terhingga. Begitu jugalah tidak bertemu sifat bakhil dengan iman dalam hati seorang hamba untuk selamanya. Maknanya kalau seorang itu benar-benar beriman, yakni dia tidak akan bakhil. Benar-benar dia beriman, dia tidak akan bersifat tamak. Kalau benar dia seorang benar-benar yang beriman, maka dia tidak akan cinta kepada dunia. Ini maknanya kalau ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dibenci oleh Islam, artinya dia belum lagi menjiwai Islam secara ruhi, secara sebenar. Maka dia belum lagi benar-benar beriman. Jadi kita tanyalah diri kita ni, apakah kita ni benar-benar beriman, atau masih lagi diselaputi dengan mazmumah-mazmumah yang tertentu? Dan kalau ada, kita katakan pada diri kita, aku ni belum lagi lah benar-benar beriman. Jadi rumusannya pada yang pertama ini menunjukkan, membuktikan, menyatakan bahawa jihad fisabilillah ini, orang yang berjihad fisabilillah ikhlas, diterima oleh Rasul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jihadnya, maka dia tidak akan masuk api neraka Jahannam. Tak masuk api neraka. Dia ampunkan semua dosa-dosanya. Jadi kerana ada ilmu, kena ada keberanian yang nyata. Abu Las meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata, Nabi SAW bersabda, la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah afdal min al-ard wa man 'alayha, wa la mawqifur rajul fi as-saffil afdal min ibadati 60 sanatan. Subhanallah. Keluar pagi atau petang untuk berjihad fi sabilillah lebih afdal, lebih utama daripada bumi seisinya, tuan-tuan. Kita pergi waktu pagi ke petang ke berjihad memerangi orang-orang kafir ni. Untuk berjihad ini lebih utama lagi daripada bumi dan seisinya. Dan berdirinya seorang dalam barisan jihad lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Kerana apa tu? Dia berjihad pergi perang. Sebab itu pergi perang ni dia bukan kita. Nanti kalau Imam Mahdi datang, kita ikutlah. Bukan macam tu. Kalau dia datang, pemimpin yang sebenar datang, dia akan pilih siapa yang layak. Bila dia pilih, tak patutlah dia tak pilih aku. Kalau dia pilih aku, dapatlah mati syahid. Tak pilih, nak buat macam mana? Jadi kita silap. Sebenarnya pilihan dia itu, Imam Mahdi itu adalah pilihan Rasulullah. Pilihan Rasulullah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Imam Mahdi contohnya dia dibekalkan dengan karamah. Dengan karamah, maka dia dapat tahu orang ni layak ke siapa tak layak nak jadi tentera ni. Yang utama yang mula-mula 313 orang. Jadi bila dia dipilih, maka orang tadi diberi peluang. Peluang apa? Maknanya jihad dia tadi lebih baik lagi daripada bumi dan seisinya, dan lebih utama daripada 60 tahun. Kalau ada syaratlah, kalau apa? Kalau memenuhi konsep jihad fisabilillah yang sebenar. Sebab itu ramai orang bercita-cita untuk mati syahid. Abu Lais lagi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sambil maksud, Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah dalam sariyah pasukan untuk perang dan bertepatan pada hari Jumaat. Maka Abdullah bin Rawahah berkata, saya akan berangkat sesudah sembahyang Jumaat, sedang kawan-kawannya telah berangkat pada pagi hari itu. Maka ketika selesai sembahyang, dilihat oleh Nabi SAW, lalu ditanya,
Mengapakah anda tidak pergi bersama kawan-kawan? Jawab Abdullah, saya ingin sembahyang bersama lalu pergi mengejar kawan-kawan. Nabi SAW bersabda, "Lau anfaqta man fil ard jami'a ma adrakta fadla wadwatihim." Andaikan anda dapat bersedekah sepenuh apa yang di atas bumi ini, tidak dapat mengejar keutamaan pergi bersama mereka pada pagi hari. Jadi nak berjihad tadi, dia ada apa? Dia kena ada ilmu. Jadi dia niatnya nak bersama dengan Nabi, nak solat dengan Nabi. Tetapi seruan jihad sudah berkumandang. Dia sepatutnya pergi lebih awal untuk mendapat keutamaan. Dia pergi kemudian pun dengan niat yang baik tadi untuk bersama dengan Nabi, dapat juga pahalanya. Tapi tidak dapat menandingi pahala tadi itu. Walaupun dia bersedekah sepenuh apa yang di bumi, tak dapat mengejar keutamaan pergi bersama mereka pada pagi hari. Jadi orang-orang yang berada dalam jamaah-jamaah yang diistilahkan sebagai mursyid, biasanya mereka ni akan dibekalkan ilmu yang agak luar biasa, yang jarang orang dengar, yang orang ramai jarang tahu. Jadi kebanyakan orang ramai ni bila dengar pelik-pelik, dia tak nak. Dia nak yang biasa-biasa je. Dia amal pun yang biasa-biasa, dia tahu yang biasa-biasa, ilmu dia pun biasa-biasa. Kalau orang cakap pelik sikit, jenuh dia nak fikir orang panjang penuh fikir. Dia tak boleh terima, susah. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis, sebuah hadis yang lain menyebut pada al-Islamu ghariban ila akhir hadis. Islam itu pelik. Jadi di sini apa yang saya nak bagi tahu bahawa, sebab saya pernah lah diberitahu oleh guru mursyid sekian-sekian, kita rasa pelik sangatlah. Tapi itulah yang sebenar. Jadi contohnya dalam kalau kita ini sedang mesyuarat, guru-guru kita ada satu jamaah atau tim yang mesyuarat, ataupun ada satu kuliah kita terlambat, kita rasa macam mana? Rasa bersalah, rasa rugi. Itu gambaran yang paling senang, mudah mungkin nak faham. Apatah lagi apabila kuliah itu kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuliah sahabat. Jadi orang yang terlambat tu apa dia rasa? Salah sangat. Macam nak pergi perang, jihad fisabilillah, orang lain semua tahajud, dia seorang tidak bertahajud, tapi nasib baik dipanggil juga pergi perang contohnya. Apa dia rasa? Nak bandingkan perasaan macam ni lah. Setengah keadaan pula nak pergi perang ni, dia macam dia tak diberitahu umum dulu siapa nak pergi perang ni tahajud dulu, tak ada. Buatlah pandai-pandai, ilmu dah ada. Tiba-tiba ada 4, 5, 6 orang tak ada tahajud, maka tak pergi perang. Tinggal. Siapa yang tidak bangun malam semalam tidak dibenarkan untuk berjihad. Menang. Itu berlaku. Jadi itu yang saya katakan, kadang mursyid mendidik anak murid ni dia pelik. Kadang ada sekian yang dulu dia kata, kamu tadi gini-gini ya, jadi kamu tak dibenarkan untuk pergi berjihad. Jadi kita ini tuan-tuan, tidak lama lagi akan zahir Al-Mahdi. Dunia sekarang ni sangat-sangatlah tuan-tuan, mungkin lebih tahu daripada saya, sangat-sangatlah mencabar dengan banjir, dengan vaksin, dengan macam-macam lah. Terlalu banyak ragam, terlalu macam-macam. Jadi sesudah nanti tahun berganti tahun, selepas hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, tahun berganti tahun, maka akhirnya muncul juga, maknanya lama baru muncul Imam Mahdi. Moga-moga kita panjang umur. Orang yang panjang umur, dia sangat bernasib baik. Janganlah ada di antara kita tak nak jumpa, tak payah jumpa lah. Kita doa, minta panjang umur. Betul-betul. Jadi kalau orang tu dia tak minta panjang umur, tapi boleh jadi dia panjang umur, dia dapat bertemu dengan Imam Al-Mahdi. Masa tu ilmu dah telah disingkap.
kita telah maklum apa yang sebenarnya yang berlaku, ketika itu kita akan menyesal seumur hidup. Kalaulah aku tahu Imam Mahdi ni datang macam ni, nescaya aku takkan gini. Kita menyalahkan diri kita. Tapi apa nak buat? Biasa manusia begitulah, lalai dan sebagainya. Jadi jihad fisabilillah ini akan berlaku tidak lama lagi. Bukan zaman tu, zaman Imam Mahdi. Zaman Imam Mahdi, zaman perang sunnah yang sebenar. Kalau sebelum itu, kalau berlaku perang dunia ketiga ke, perang apa itu, bukan yang sebenar. Sebab itulah hari ini ulama-ulama menafsirkan perang di Palestin tu fardu ain ke, macam mana kedudukannya. Kalau fardu ain wajib, ini orang-orang Islam ditindas oleh orang-orang golongan kafir ni, kita wajib membantu. Wajib membantu cara mana? Adakah wajib kita pergi ke negara dia? Adakah semua kena pergi? Mufti kena pergi, tuan guru kena pergi, guru pondok kena pergi? Macam mana caranya? Ataupun ada sebahagian saja? Ataupun ianya fardu ain kepada orang di sana? Itu pun apabila diserang. Apabila tidak diserang, kita pertahankan diri. Kalau tidak diserang, kita baiki diri. Jadi hukum ni tentang jihad fisabilillah di Palestin dan seumpamanya, ulama berbeza pendapat. Berbeza pandangan dan pendapat. Jadi yang saya nak bagi tahu yang mana fardu ain yang sebenar-benar perang nanti adalah ketika mana zahirnya Al-Mahdi itu pun dia bagi tahu siapa yang akan ikut, siapa yang akan berbai'ah dengan dia, siapa yang berjaya. Dia bukan sebagaimana majoriti orang. Ramai yang berpandangan bila dia datang kita ikutlah. Kalau dia datang kita ikut, sedangkan tentu dia semuanya wali. Jadi kita ni boleh jadi fasik, boleh jadi berdosa, boleh jadi belum lagi bertobat. Nak ikut macam mana? Tak boleh nak. Sebab itu ada orang lain, ada tokoh lain yang telah menyediakan tapak perjuangan, menyediakan jamaah, mendidik anak-anak muridnya supaya nak dibekalkan, nak dihantarkan, nak diserahkan kepada Al-Mahdi. Itu pun bukan Al-Mahdi ambil semua. Sebab itulah tentera Imam Mahdi ni dia ada nombor dia. Macam sahabat-sahabat Nabi. Mula yang pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nombor 1. Orang nombor 1 masuk surga. Nombor 2 masuk surga dalam dunia ni yang bukan Rasul, yang bukan Nabi, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia yang terkenal dengan tegas, yang selalu orang sebut tegas. Tegas macam mana? Kita yang bertegas ni dia garang gitu. Dia garang macam mana? Kita tak faham yang sebenarnya. Kita tahu dia garang, tapi jangan kita bayangkan, gambarkan garang yang negatif. Salah. Dia bukan macam mana kita anggap. Serius dia tu macam mana. Dia tak sama dengan kita-kita ni. Dia lain daripada yang lain. Jadi begitulah tentera Imam Mahdi ni. Ada 25 orang namanya Talakan. Talam alif qaf nun, Talakan. 25 orang. Ada yang 4, ada yang 10. Alif jumlahnya 13. Ada pakar bahagian roh. Ada pakar bahagian roh ni boleh sekian orang. Ada tentera Imam Mahdi, ada bahagian pentadbiran, ada bahagian ekonomi, ada bahagian ilmu, ada bahagian ilham, ada bahagian kepimpinan, semua. Tapi ilmu diorang tu bertaraf dunia. Semua luar biasa. Ada yang perompak, penyangak, tapi dah saya sempat bertobat jadi tentera Imam Mahdi. Ada yang baik, wara, dekat-dekat yang Madinah keluar, dia pun terbalik jadi jahat. Jadi ni zaman. Pemimpin-pemimpin dalam politik ke NGO mana ke, yang dulu kita tak suka, tiba-tiba bertobat. Yang kita ni baik, tahajud, puasa, tiba-tiba berubah. Ini zaman. Zaman dikata zaman yang tidak diduga, unduga depan. Sebab itu kita kena kekalkan rasa takut. Jangan ingat kita selamat. Siapa selamat? Aku dah faham ni, aku hari ni dapat. Zaman Imam Mahdi tak ada pakai PhD langsung tak ada. Filosofi high degree tak, master tak, degree tak, apalagi diploma pun tak. Habis dia pakai apa? Dia pakai ilmu dalaman, iman kamu. Kalau kamu baik, dia bagi tugas kamu boleh buat. Dia bukan pakai PhD ni. Kalau dia iman dia kuat dan dia ada PhD, itu kebetulan.
Dia iman, dia hebat dan dia ada PhD. Tak apa, tapi bukan bergantung pada PhD dia. Yang jadi kentera seorang kalau dia bukan tengok ansur PhD ni, tengok akhlak. Akhlak nombor satu. Pada zaman Imam Al-Mahdi, masa tu orang yang baik akhlaknya sangat. Ibaratnya kalau orang baik akhlak, orang bagi sampai 10 juta. Orang tak kira, orang tengok akhlak dia sampai peringkat ni. Dan kata guru saya lagi, sebelum zaman Imam Mahdi, zaman daulah nanti, jamaah kebenaran akan kaya raya. Akan kaya raya sehingga orang offer rumah, kereta. Kalau kereta masa tu ada, rumah, kereta, semua offer. Ambillah kereta saya, kahwinlah dengan anak dara saya. Anak saya ada 4 orang tak kahwin lagi. Ambil. Sampai peringkat tu. Semua masa tu, poligami apa semua akan rancang. Ikut sekata-kata Islam. Jadi bukanlah yang kita faham bila tertegaknya daulah Islamnya, hudud. Hatu ya. Semua sudut. Semua, segala macam. Masa itulah kalau budak masa tu yang berzina, yang merompak. Mana orang tahu dia berzina, mana orang tahu dia merompak. Dia datang mengaku, wahai tuan, saya ni dulu 10 tahun dulu saya dah berzina. Betul ke? Ya benar, saya nak hukum di dunia sebab saya tak nak. Kena hukum. Jadi hukum hudud ni untuk orang yang beriman. Saya selalu kata bukan untuk orang jahat. Sebab orang yang beriman yang boleh mengaku dia jahat, dia bertobat, akhirnya dia dihukum. Kalau hukum dengan rejam, matilah. Tapi masuk syurga lepas itu. Dahsyat. Ini akhir zaman. Zaman kita nak lalui ni. Sebab itu kita tengok vaksin, banjir dengan macam-macam lagi ni. Lepas ni orang tak ada kerja, makanan kena simpan, macam-macam ni. Jadi persiapan yang utama, persiapan iman. Jangan tak percaya. Kita akan lalu saat-saat getir. Setelah getir, gawat semua ni, bangsa Melayu pun dah habis-habis semua, barulah hero datang. Masa tu dah kita menangis, toyok, tobat semua. Macam tu baru seronok filem tu. Dia macam tu. Sekarang ni orang Melayu rasa ada kuasa, sombong lagi, belagak lagi. Sama-sama bangsa nak bergaduh lagi dah. Dunia negara pun teruk lagi, nak bergaduh sama-sama gitu. Kata orang ni, kata orang ni. Itu nak masuk politik macam mana? Nak menang macam mana? Sistem majoriti gaduh kurang. Kurang nak menang ke mana? Betul tak betul? Sebab tu Islam tak pernah naik dengan sistem ni. Kita je harapan, kot mana tahu ni kot. Sebenarnya dia ada juga kantai juga. Bila dah kantai, bila satu pun tidak dapat membuat satu kerajaan, dapat membuat satu kerajaan yang baru, tak cukup majoriti semua. Masa tu terpaksa diserahkan kepada agung raja. Masa itulah detik-detik bermulanya peranan Ahlul Bait. Jadi saya nasihatkan diri saya dan tuan, bacalah fadilat-fadilat cerita tentang jihad fisabilillah. Syarat-syarat nak berjihad semua baca. Tapi zaman Imam Mahdi esok lagi luar biasa. Dia ada senarai-senarai warna ni. Ramai orang yang saya jumpa yang mereka bertanya, pasal apa pula bila bai'ah dengan Imam Mahdi? Bai'ah Mahdi lah. Tak ada cerita Fatah tahun ni, tak tahu Fatah tahun ni. Dia tak pernah baca, tak pernah ngaji pun. Lepas tu tunjuk pandai. Macam tu dia banyak. Subhanallah. Last, Abdullah bin Ubay Umar ayahnya berkata, Rasulullah SAW ditanya, apakah Islam? Jawab Nabi SAW, baik bicara, memberi makan, menyebarkan salam. Baik bicara. Sebenarnya kalau kita angkat tangan dua macam ni, kalau kita angkat tangan sungguh-sungguh, macam ni pun dapat pahala. Merendah diri dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Baik bicara, memberi makan, menyebarkan salam. Tapi jangan silap. Ada yang sampai ikut pula man tasyabaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum. Kita menyerupai kaum, kita ingat dia betul. Rupanya ikut bangsa lain. Apakah yang utama dalam Islam? Dengar tuan-tuan, insya-Allah. Siapa yang selamat semua orang Muslim dari gangguan tangan dan lidahnya? Itu yang pertama. Lalu ditanya apakah yang utama dalam sembahyang? Jawabnya lama berdiri. Ditanya pula apakah sedekah yang utama? Jawabnya pemberian sekuatnya dari orang yang kekurangan. Ayat ni pun dahsyat. Pemberian sekuatnya dari orang yang kekurangan. Orang tu miskin, ada duit RM100, ambil RM100. Saya ni tak ada tuan-tuan, tak ada tuan, tolonglah saya. Saya ni gini-gini, anak sakit. Bagi RM2, bagi RM2, ambil.
Lebih dia nak makan, bagi RM2 je lah. Setengah orang ni dia bagi, ada 100 dia bagi 100, ada 100 dia bagi 50. Tapi niatnya betul-betul lillahi ta'ala. Pemberian sekuatnya, semampunya dari orang yang kekurangan. Ini surga tu kan. Pahala lain tak ada, pahala tu ada. Kau dapat 1 hari, kau ada 100. Kau bagi 100 semua, kau tawakal Allah. Kau buat tu ikhlas, kau tak ungkit, kau tak cerita ke orang, kau betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Sekarang tengok apa kau dapat, surga. Kau masukkan surga. Dosa-dosa kau telah aku hapuskan. Kalau kita 100, 20 pada tu. Ini pakcik bagi 20. Pakcik ambil 80. Pakcik pada keluarga juga. Okey. Selamatlah. 100 pakcik bagilah 100 semua. Pahala besar. Itu pahala tak apa. Itu lain kali. Cerita. Dah. Aku bagi kau 20. Tak cukup 20. Banyak tu. Orang lain tak bagi, aku bagi. Banyak dosanya ni. Ditanya pula apakah yang utama dalam iman? Jawabnya sabar dan murah hati atau suka memaafkan. Balik yang tadi. Kalau tuan tak percaya, mungkin kita ada buat. Mungkin tuan-tuan dalam masjid ada buat. Ada 50 bagi 50, ada 20 bagi 20. Saya yakin ada. Jadi untuk tahanan di masa untuk saya pun ada ketikanya macam tu. Tapi boleh kita buat selalu. Nak buat selalu tu bayar. 2 tahun sekali boleh lah. RM1 tu kau bagi tu, RM5. Dia ada RM5 bagi RM5. Itu okey lah. Duit ada 100 bagi 100 senang pun. Hanya sabar dan murah hati atau suka memaafkan. Ditanya jihad yang manakah yang utama? Jawabnya siapa yang sampai dibunuh kuda dan ditumpahkan darahnya. Ditanya pula memerdekakan budak yang manakah yang lebih afdal? Jawabnya yang termahal harganya. Cuma saya nak bagi tahu gini. Kita bayangkan, ini sebab saya dah baca sejarah Islam. Dia rindukan di mana telinga dia dipotong oleh musuh. Masa kita perang ni, musuh bukan kita je boleh tawan musuh. Walaupun kita semayang, puasa, zakat, haji, umrah, adakah kita mesti menang? Tak, kadang-kadang musuh tawan kita, congkek mata kita. Ini dosa kita dulu macam-macam, tengok amai, tengok ini, tengok macam-macam. Nah, ambil kam. Itu balas. Tak, bukan congkek macam tu. Kadang ngap pada macam ini, macam Piramli pun tak tahan lah. Mati diseksa. Tak mati, cabut mata belum tentu lagi mati. Melolong dulu seminggu tu. Macam tu kan. Sabariah. Masa tu memang kena benda tu. Sebab tu nak dihapuskan dosa. Jihad ni nak hapuskan dosa kita. Sebenarnya jadi macam-macam lah kafarah tu. Yang telinga hilang, hidung ni apa, sopek semua. Cala-cala gitu. Dengar tu nak pergi perang. Tak payah. Jadi cakap boleh lah, lagun. Orang kata lagun boleh. Jadi bergantung kepada iman kita. Jadi kalau kita baiki diri, taubat dah lama-lama dah biasa, insya-Allah bila kita berperang pun, kita bukan bergantung pada diri kita. Bergantung pada berkat-berkat pemimpin lah, Imam Mahdi semua ni. Itu namanya barakah. Wallahu a'lam.